kepada negara. Jadi apapun mereka ini tidak terlibat di dalam perkara ini, dan ini adalah permainan daripada tauke-tauke dan sendiket-sendiket yang saling rasuah-merasuah atau mungkin membahagi-bahagikan tanah-tanah dengan keran PSK dan sebagainya. Tanah yang telah diteroka secara haram di negeri Pahang sejak 50 tahun yang lalu hingga kini mencecah kepada 360,000 ekar. Dan perkara ini dah berlaku begitu lama dan terlalu ramai orang yang terlibat. Oleh sebab itu kita amat sedih mengucap kepada perkara ini terjadi. Ada pula beberapa kesalahan. Dan sebenarnya benda ini Allah nak zahirkan macam pendedahan bagi kita sahaja. Kerana kerjaan sebelum ini belum dah berlaku, tapi dia sudah kerana jangan turut di dalam pertahanan Pahang mengulangi kesilapan pemimpin terdahulu bila memberikan tanah seluas begitu besar di Genting Highlands, sehingga pada hari ini dia menjadi pusat judi terbesar di Asia Tenggara. Dan bala itu sekarang dah turun ke bawah. Dia dah merebak, dah mula masuk ke tanah-tanah. Cameron Highlands contohnya, siapa yang punya? Masuk ke Kuala Lipis, masuk ke Raub, siapa yang punya? Dan ini kalau kita tengok permohonan tanah-tanah yang mereka masuk melalui negara-negara itu, memang ada yang hampir seorang memohon pun hampir 100 ekar. Cuba bayangkan seorang Melayu, seorang peribumi Melayu nak memohon satu tanah, berapa ekar kita boleh? Nak dapat 2 ekar pun susah. Bahkan ada perkampungan di Matau, di Bengka itu dah bergerak. Macam tu juga meneroka, akhirnya dia robohkan oleh pegang. Dan apa juga usaha yang dibuat oleh orang Melayu selalunya akan diambil tindakan. Sebab mungkin orang Melayu tak pandai rasuah kan. Tetapi mungkin cara mereka ni yang bergerak ni, yang saya kata daripada Musang King, tak akan berjaya projek Musang King kalau tak ada musang berbulu ayam. Maka lahirnya projek Musang King ke pencerobohan tanah dia merata seluruh negeri, bukan mungkin Allah nak cetuskan ni di Raub, tapi sebenarnya seluruh negeri Pahang perlu diberi perhatian. Dan bukan hanya di negeri Pahang, saya juga dapat info banyak di Perak, di mana boleh katakan seluruh negara kita tanah-tanah telah diceroboh. Ratusan ribu lagi tanah seluruh Pahang dikuasai dengan cara pengambilan seperti ini. Pencerobohan kadang-kadang strateginya mudah, dia ambil kontan tanam pisang, tapi celah pisang dia tanam Musang King. Bila tebang saja pisang, Musang King dah besar. Jadi daripada tanaman kontan yang diminta, akhirnya menjadi tanaman tekan. Nampak? Sama juga buat lesen kelab malam, pusat hiburan. Kata nak buat pusat hiburan sahaja, rupanya dalam tu ada pakej lengkap. Ditambah lagi ada di situ judinya, ada di situ pelacurannya, ada di situ berbagai. Jadi di sini adalah modus operandi. Kalau kita tengok permohonan tanah-tanah yang mereka masuk melalui negara-negara itu, memang ada yang hampir seorang memohon pun hampir 100 ekar seorang. Cuba bayangkan seorang Melayu, seorang peribumi Melayu nak memohon satu tanah, berapa ekar kita boleh? Nak dapat 2 ekar pun susah. Satu gelombang yang sangat berbahaya. Apalah guna kita menyambut 63 tahun kita merdeka dengan tanah kita milik orang. Yang menguruskan perkara berkaitan tanah ni lebih suka berurusan dengan orang yang boleh memberi keuntungan kepada usaha itu. Kalau orang itu diberi percuma dengan tidak ada pulangan, mungkin mereka tidak nak boleh. Sebab itu bangsa peribumi Melayu, bangsa yang bukan jenis suka merasuah, maka mereka selalunya akan dipinggirkan. Tetapi kalau orang lain yang poket tebal boleh berurusan dengan wang yang banyak, biasanya dia boleh dapat banyak perkara di dalam kepentingan apa juga projek sekalipun.
meminta bukan hanya kerajaan negeri bertegas di Raub. Ini Raub ni baru Sungai Calit dengan Sungai Ruan saja. Seluruh daerah Raub. Banyak lagi. Kita pergi tu lagi sampai ke Teras, sampai ke Ulu Benum Benum, banyak lagi daerah-daerah. Dah dibentuk ya, di Canberra Highland, di Kuala Lipis dan banyak lagi. Itu maknanya kena rush di seluruh tempat. Kembalikan semula tanah-tanah Rizab Melayu yang dijamin dalam wasiat 7 Raja Melayu dulu, 7 wasiat Raja Melayu, bahawa 50% tanah kita mesti dipertahankan. Hari ini tanah peratusan Melayu tinggal berapa? 12%. Ganti balik. Jangan jual tanah ini kepada orang lain. Jadi yang inilah kita katakan musang berbulu ayam ini dah menjalankan kerja mereka sejak dulu. Jadi sebab itu orang yang bergerak pada hari ini merasakan hebat. Sebab mungkin tanah itu mereka dakwa sudah ada geran, sudah dapat itu dan dapat ini. Mereka boleh buat di atas paper. Tetapi cara pengambilan itu perlu disiasat. Cara mendapatkan geran itu perlu disiasat. Mungkin ada sogokan dan rasuah berlaku di situ. Sehingga kan begitu mudah mendapat tanah beratus-ratus ekar di atas satu penama. Cuba bayangkan begitu mudah mereka mengauk tanah-tanah ini berbanding dengan rakyat Melayu pribumi yang begitu susah di atas tanah air kita sendiri. Cuma yang saya minta, pertama, kita bersama-sama jaga nama baik sultan kita, keluarga sultan kita. Ini adalah payung kita. Jangan puak-puak ini dah lah rembat harta kekayaan, golongan yang musang berbulu ayam dah lah rembat rasuah, lepas tu sultan pula dibusukkan. Itu tak betul. Kita kena selamatkan institusi raja kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta kerajaan negeri bukan hanya bertegas dalam konteks enforcement kerajaan negeri. Sebab kita faham orang-orang yang terlibat itu berakar umbi dari bawah sampai ke atas. Maka agensi-agensi kerajaan negeri tidak ada punya tenaga yang cukup dan kekuatan. So sebab itu kita membuat laporan polis. Kita minta federal, kekuatan daripada pusat, daripada ibu pejabat HQ turun sebagaimana di Sungai Buloh, turun Menteri Dalam Negeri, turun Ketua Pengarah, turun Ketua Polis campur tangan, turun. Jadi kita nak minta tuanku yang di-Tuan Agong bantu kepada negeri baginda di negeri Pahang yang dijaga oleh anak anda ini. Tolong kerahkan kekuatan supaya polis di Raja Malaysia, SPRM, Jabatan Immigration dan lain-lain agensi yang berkaitan membantu enforcement kita yang ada di bawah. Kita paling takut generasi anak cucu kita besok tak tahu nak duduk ke mana. Sebab hidup-hidup tahu-tahu dikelilingi oleh tanah-tanah yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kita takut bumi kita, tempat lahir tumpah tanah datuk nenek moyang kita ini menjadi seperti bumi Palestin